Assalamualaikum guys, and welcome back to my channel. So hari ni aku nak explain dekat korang apa dia langkah-langkah yang seterusnya yang kita kena buat bila kita dah kena positif COVID-19. So macam aku semalam, sambungannya selepas aku dah buat drive thru swab test yang PCR tu, so aku kena tunggu result dia dalam 24 jam. And then esok harinya, iaitu Isnin, baru aku boleh pergi ke CAC, pusat saringan COVID tu, di klinik Gombak Setia untuk buat saringan lah. Sebab weekend nampak gayanya tutup awal klinik tu. So aku tunggu result tu keluar esoknya. Tapi esoknya keluar lambat juga. Hari Isnin tu 24 jam tu maknanya hari Isnin tu lah kan. So result tu keluar agak lambat juga. So tapi aku decide untuk pergi juga CAC tu awal pagi, memandangkan aku dah ada yang test kit dekat rumah yang aku buat dulu tu kan, yang sebelum tu dah memang positif. So bila aku pergi ke sana, dia buka pagi dalam pukul 8.30 macam tu. So dekat gate tu memang frontliner dah standby dengan PPE dah. And then orang yang ada dekat situ memang untuk orang-orang yang positif COVID ataupun orang-orang yang memang ada kontak rapat dengan pesakit COVID-19. So macam aku, memang aku pergi kat sana, aku cakap kat dia sebelum masuk tu kita kena explain dulu. Dia tak boleh terus masuk je sebab dia ada saringan, ada stesen saringan dia. So apa yang aku buat, pergi dan aku cakap dekat frontliners tu, cakap saya sebenarnya dah ada test kit yang dekat rumah saya buat, dan bila saya buat tu memang confirm positif. Lepas tu saya cakap juga kat dia lah, aku cakap juga kat dia yang swab test PCR tu memang aku dah buat, tapi result dia 24 jam belum keluar lagi, sepatutnya hari ni lah. So lepas tu dia kata okey, tak apa, dia bagi borang, aku isilah borang details semua kat situ untuk doktor punya note lah kan, isi details. Sorry. Lepas tu kena install apps Selangkah. Apps Selangkah ni sebenarnya untuk dia dapat details kita, KKM dia monitor melalui apps Selangkah ni lah. So bila kita dah install, dah isi detail tu semua dan jawab soalan dalam 6 muka surat kot, tapi pendek je, sekejap je kan. And then dah buat benda tu, and then masuk check suhu, stesen pertama, stesen kedua pergi check kita punya BP, darah kan, darah tinggi, darah blood pressure kita. Lepas tu dekat situ pun orang yang sama dia akan check kita punya oximeter, oksigen darah tu kan. Dan surprisingly aku punya oximeter punya rate tu 100%. Maknanya memang kadar oksigen dalam darah aku tu tak low lah, tak rendah, memang tinggi. So tapi memang make sense. Sebab apa, aku walaupun aku kena COVID positif, tapi aku punya condition tak teruk lah. Aku tak kena sesak nafas, gejala sesak nafas yang teruk, sakit dada, tak ada. Aku memang tak ada sakit dada, sesak nafas, memang tak ada langsung. Yang ada demam, sesama, batuk, sakit tekak dengan sakit-sakit badan, itu je lah. Dengan deria bau dengan rasa memang tak ada langsung. Itu je, aku tak ada sesak nafas yang kronik. Jadi bila dah check oximeter dengan BP, dia suruh pergi jumpa doktor. Tapi kita kena ikut giliran lah, ada stesen-stesen dia. So stesen ketiga tu jumpa doktor, dan doktor akan tanya lebih detail lagi. So dia akan explain kat kita lah semua benda. Dia akan tengok, dia akan minta kita tunjuk yang test kit tu, yang positif tu, dekat dia. Kalau tak bawa, at least ambil gambar yang test kit tu, dia punya cartridge tu, ataupun dengan cartridge tu dengan bawa dia punya cover sekali. Dia nak tahu kita pakai brand apa, sama ada tu KKM approve ke tak. Sebab sekarang ni ada banyak jenis kan, dah lebih daripada 5 swab test punya jenis lah yang kita boleh beli dekat pasaran. So dia nak tengok yang mana iktiraf oleh KKM lah. So yang aku punya tu memang ada yang memang KKM approve. So aku sebab dia dalam kotak dia tu, kita boleh buka macam tu kan. So aku letak lah yang result
test kit yang cartridge tu dekat dalam tu. So sebab dia minta tunjuk gambar, gambar result positif tu. Aku tak ambil gambar, aku tunjuk je dalam benda tu. Lepas tu dia tengok, lepas tu dia kata okay, dia confirmkan lah yang aku ni positif. So to cut short, apa yang dia tanya banyak soalan lah kan, tentang simptom, sejarah kesihatan kita macam mana. Lepas tu daripada situ dia decide yang aku ni sebenarnya tak perlu quarantine dekat hospital ataupun dekat MAEPS ke, sebab aku ni tak terlalu critical lah. Mungkin tahap tu tahap awal lagi. So dia kata kat aku, awak cuma quarantine kat rumah je, and then dia pun akan dia bagi kita ubat lah based on apa simptom yang kita ada. Macam aku dapat ubat batuk dengan sesama je. Demam time tu dah tak ada kan, dah sebab aku makan ubat apa semua. Memang hari Isnin tu, which is Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, ke hari ke-6 tu dah tak ada demam dah. So dah habis ubat, dah habis jumpa doktor tu, dia tulis kita punya prescription. Lepas tu dia suruh kita pergi jumpa orang yang pakaikan gelang tu. But surprisingly, rupanya gelang pink tu dia tak bagi pun aku pakai. Aku tanya dia kenapa tak ada. Aku tanya dia 2 kali, tak ada gelang kan? Dia kata tak ada. Sekarang ni kita dah tak bagi gelang, orang pakai gelang pink tu dah. Sekarang ni semuanya dia monitor melalui apps tadi tu. So setiap hari dia kata kita kena update dekat MySejahtera sebanyak 2 kali. Pagi sekali sebelum pukul 9 wajib. Kalau tak nanti dia macam tak valid lah, sebab dia tak boleh lebih pukul 9. And then yang kali kedua yang petang tu tak kisahlah pukul berapa pun. Yang penting yang first pagi tu sebelum pukul 9 kena update. Kita kena tick lah dia ada soalan-soalan gejala apa semua. Dia nak check kita punya day to day, kita makin teruk ke ataupun maintain ke ataupun makin bagus. So dia dah explain benda tu. Dia kata okay, awak boleh balik quarantine kat rumah. Dia kata. Lepas tu aku tanya lagi, tak pakai gelang ke? Dia kata memang tak ada. Gelang pink tu sekarang ni dia dah tak suruh kita pakai dah. So aku macam terkejut juga kan, sebab sekarang ni even kalau pakai gelang pun orang selamba je keluar kan. Sekarang ni dah tak ada gelang COVID tu. Lagi aku rasa lagi senang lah kot orang nak langgar SOP kan. Tak tahulah macam mana, mungkin dia orang punya ni, tapi aku tak faham lah benda tu. And then so dah habis yang tu adalah station terakhir. Session lepas tu ada lagi silap. Lepas dah yang dia explain pasal gelang tu, aku pergi ambil ubat pula dekat station yang seterusnya. So bila dah ambil ubat tu, dia explain lah quarantine ni, siapa yang ada kontak rapat dalam rumah ke, memang kena quarantine sekali, tak boleh keluar-keluar rumah dah walaupun tak positif, sebab ada possibilities untuk jadi carrier kan. Bila kita jadi carrier ni, orang lain kena lah sebab kita. So sama juga macam kita kena quarantine, tapi lebih bebas kat dalam rumah lah, kita dah kena dalam bilik lah macam tu. So aku pun lepas ambil ubat, aku terus balik quarantine macam biasa. And sebelum lupa nak cakap, sebelum tu dia ada set doktor tu ada set check up untuk next appointment. Next appointment tu 20, aku pergi tu 16 Ogos. So 25 hari bulan aku kena pergi lagi sekali kat situ, dekat CIC Gombak tu, untuk buat next check up lah. Mungkin dia nak tengok kita punya reading macam mana, and then mungkin dia akan buat swab test lah kot kat situ lagi sekali, nak check kita positif ke ataupun dah negatif kan. And apa lagi itu je lah. So hari-hari apa aku kena buat, duduk kat rumah, update MySejahtera je hari-hari, and then jaga SOP macam biasa. Tapi itulah, kata pisang juga 10 hari nak duduk dalam bilik tu kan, dan tak ada TV-nya, tak ada laptopnya. Aku just ada phone aku je lah. So apa-apa pun tengok YouTube kan, apa-apalah movie ke kan. Yeah. So basically that's about it yang aku boleh share dengan korang, step-step yang korang kena buat. So yang pertama sekali, bila dah positif tu, jangan kelang kabut lah, jangan risau. Korang just yang penting dah, bila dah check
positif, terus pergi CAC. Kalau weekend, kadang-kadang pagi dia buka, di tengah hari dia dah tutup. And then pergi CAC untuk dapat pengesahan. Dekat CAC pun boleh buat swab test. Kalau dah positif, dia boleh terus buat kat situ. Tapi kalau tak positif, tak boleh buat. Dia bukan boleh suka-suka nak check, nak kata-kata pergi, nak buat swab test, nak check suka-suka, tak boleh. Kalau nak suka-suka kena pergi swasta lah, bayarlah 200, 200 setengah, 300, 300 setengah kan, yang PCR punya. So dia orang pun tak nak lah bazir, benda tu mahal. And so bila dah buat swab test tu, korang nanti dia akan bawa lah korang kepada stesen-stesen berikutnya, aku rasa lah. Tapi macam aku, sebab aku dah buat swab test earlier and then dah memang confirm positif, so memang terus masuk je lah dekat dalam tempat saringan tu, and then dia explain macam biasa. Alright, so aku rasa itu je lah kot untuk video kali ni. So kalau korang nak tahu lagi update-update terbaru tentang tentang apa ni, proses-proses COVID-19 ni yang dah positif lah, yang dah jadi mangsa, korang follow aku punya YouTube channel, Izwan Yusof, and then IG aku. And jangan lupa like, subscribe, komen dan share untuk video-video yang terbaru. Aku pun ada sebenarnya buat video-video gardening, video-video masak, tapi buat masa ni tergendala sikit lah program-program tu kan. So aku just kena fokus kat COVID ni and then recover secepat yang mungkin lah. Alright, check it out guys. Bye bye.